Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sesedari tuan-tuan dan puan-puan, saya gembira akan dapat bertemu lagi dan topik yang akan kita bincangkan hari ini adalah satu topik yang sangat penting. Satu tajuk yang sangat penting, iaitu lemak kelapa. Minyak kelapa ialah satu bahan yang sangat istimewa. Ianya merupakan satu contoh lemak tepung yang alamiah, yang sangat baik. Dan minyak dan lemak tepung atau lemak tepu atau minyak tepu adalah satu yang disebut saturated fat dalam bahasa Inggeris, ialah satu bahan asas tubuh kita dibina dan juga merupakan satu bahan asas makanan yang sangat penting. Kenapa ia penting? Untuk memahami kepentingannya akan tersebut, tapi untuk menyatakan bagaimana ia itu penting, kita bayangkan makanan pertama manusia yang diberikan oleh Allah SWT, pencipta kita, Rob atau creator kita, ialah air susu ibu. Dan air susu ibu ialah satu contoh baik lemak tepung. Our first food ialah saturated fat, iaitu air susu ibu. Lemak tepung atau saturated fat diperlukan untuk dinding sel. Dan dinding sel menentukan kesihatan sel, kesihatan organ dan kesihatan tubuh. Kalau dinding selnya itu tak terbina baik dengan komponen lemaknya yang tak sempurna, maka metabolisme berubah dan boleh jadi kita tidak normal. Jantung, bagi jantung, lemak tepung ialah the preferred food atau makanan yang disukai ataupun diperlukan oleh jantung. Dan dalam nanti saya sebutkan, minyak kelapa ada lauric acid, monolauric acid, itu the preferred food ataupun makanan yang disukai oleh jantung. Tulang dikuatkan dan dimasukkan kalsium ke dalam tulang dengan lemak tepung. Kekurangan lemak tepung menyebabkan osteoporosis. Boleh disebabkan kerana diet kita kurang lemak tepung. Hati mempunyai fungsi untuk menyah toksin. Detoxification itu menggunakan lemak tepung. Dan yang paling penting yang saya sebut di sini juga ialah sistem imuniti kita, darah putih kita, dan sistem kita melawan jangkitan kuman dan melawan bakteria dan virus yang masuk menyerang dalam tubuh kita, itu memerlukan lemak tepung, signaling sistem itu. Dan kalau kita sebut lagi tentang sel tadi, sel saraf memang menggunakan lemak tepung. Otak kita dan saraf kita lemak belaka, lemak dan kolesterol. Kalau tidak ada lemak yang cukup, ia tak dapat berfungsi dengan baik saraf, maka saraf rosak. Dan paru-paru surfactant, satu bahan dalam paru-paru untuk yang kita gunakan untuk fungsi paru-paru pernafasan, itu ialah lemak tepung. Dan juga hormon dibuat daripada lemak tepung. LDL, low density lipoprotein, itu menghasilkan hormon jantina dan berbagai hormon lain dalam badan kita terhasil daripada asalnya daripada lemak tepung. Dan juga dengan lemak tepung kita makan, kita boleh rasa kenyang. Dan dengan rasa kenyang yang cepat tadi, kita boleh tidak terlalu banyak. Dengan rasa kenyang itu menstabilkan berat badan kita, dan itu baik untuk kesihatan. Dan juga minyak lemak tepung ialah minyak yang lebih stabil. Dia boleh kena cahaya matahari, dia boleh kena panas, dan dia tidak mudah rosak. Dia tidak mudah terurai ikatan karbonnya, ianya tepung. Dan yang saya nak sebut ialah minyak kelapa juga ada satu jenis minyak tepung, lemak tepung yang sangat istimewa, dipanggil dalam istilah perubatannya, dalam istilah kimianya ialah MCFA, medium chain fatty acid, asid lemak rantai sederhana. Ini ada pada minyak kelapa. Dan minyak kelapa ada salah satu daripada 3 sumber asli kaya MCFA. Air susu ibu kaya dengan MCFA, dan antara kebaikan terbesar, antara sebab terbesar kebaikan air susu ibu ialah kerana dia ada MCFA. Selain daripada air susu ibu, minyak kelapa ada MCFA yang sangat banyak, sangat kaya, dengan ketepuannya 92 hingga 95%. Ialah sumber MCFA yang sangat kaya. Dan ketiganya susu kambing, dia ada MCFA. Sumber-sumber lain kurang ada MCFA. Itu keistimewaan minyak kelapa. Dan ada banyak soalan bila saya bercakap yang lepas tentang santan dan minyak kelapa. Sebenarnya kedua-duanya hampir sama. Lemak MCFA juga, cuma santan ada sedikit glukosa, jadi kita rasa manis sedikit. Jadi itulah. Dan
Dan juga ada dua jenis minyak kelapa dalam pasaran. Satu dipanggil VCO, virgin coconut oil, ataupun minyak kelapa darah, dan satu lagi adalah minyak kelapa asam yang ditanam. Orang Melayu di kampung-kampung suka minyak tanam. Santan dipanaskan dijadikan minyak tanam. Kedua-dua ini adalah sama dari segi biochemicalnya, dari segi biokimianya, tapi ada perbezaan sedikit. VCO atau minyak kelapa darah ada bau yang terkhusus yang setengah orang suka. Ada setengah orang tak berapa suka VCO, maka dia suka minyak tanam. Satu. Keduanya ialah untuk disapu pada kulit, biasanya kita gunakan VCO kerana ia lebih lembut, lebih elok dan tak berwarna. Dan baunya itu lebih nyaman pada ramai orang. Bila disebutkan minyak tanah, kadang-kadang bau minyak masak kan, tak berapa menarik. Dan yang juga ditanya adalah tentang expiry, ada tak tarikh luput? Sebenarnya tidak ada tarikh luput. Selagi minyak ini sangat stabil, dia digunakan lama, dan kena cahaya, kena panas sikit pun tak ada masalah. Dan dia boleh digunakan lama, macam bahan makanan lain, macam bawang. Kalau kita tengok bawang itu dah rosak, dah busuk lah. Minyak ini selagi dia bersifat minyaknya itu tak ada masalah. Yang disebut expiry itu kerana atas kehendak untuk mematuhi beberapa akta untuk dijual, akta untuk berjualan. Itu saja. Jadi boleh digunakan mana-mana. Dan apakah kegunaan minyak kelapa ini yang sangat berkesan, yang sangat membantu? Pertamanya untuk mengawal diabetes. Orang ada diabetes, bila dia makan makanan insulin, banyak karbohidrat, insulin naik tinggi, maka respons glukosnya juga tinggi akhirnya, dan dia ada masalah. Kalau dia ambil tenaga daripada minyak, terutama minyak kelapa yang stabil tadi, dia ambil banyak minyak sebagai suplemen atau dia campurkan kepada makanannya, dia dapat tenaga dengan glukos tidak melonjak tinggi, dan itu sihat. Obesity, kalau berat badannya lebih, perutnya ke depan, dia kurangkan makanan lain, kurangkan karbohidrat, LCHF diet, low carbohydrate high fat diet kurang karbohidrat, tinggi zat lemaknya, ambil minyak, maka obesiti, insulin tidak tinggi, berat badannya turun. Kerana insulin dia menyebabkan adalah faktor besar menyebabkan berat badan naik. Jadi kita gunakan minyak. Penyakit kardiovaskular, KV ini, CVS lah, kardiovaskular, penyakit darah tinggi, penyakit jantung. Minyak kelapa juga ada satu bahan yang cukup tinggi sifat anti-inflammatory-nya, inflammation. Kenapa serangan sakit jantung, kenapa stroke? Inflammation. Ini adalah anti-inflammatory, anti-inflammation yang sangat berkesan. Dementia, lupa-lupa, nyanyuk, pikun, orang Indonesia kata, Alzheimer. Saya pengalaman saya ada respon yang sangat baik kepada beberapa orang, dan ada kalau kita Google tentang pengalaman pakar-pakar di luar negara menggunakan minyak kelapa untuk Alzheimer misalnya, ada kes yang sangat menarik. Parkinson ada, dan orang yang ada asma. Orang ada asma minum dan juga sapu di kulit, sapu di dada lah, di dada, kurang attacknya kerana dia anti-inflammatory. Serangan asma itu berlaku kerana inflammation, maka dia membantu anti-inflammatory-nya. Penyakit kulit, sebarang gatal-gatal sebelum jumpa doktor ataupun sebelum gunakan sebarang krim, sapu banyak-banyak dulu minyak kelapa terutamanya. Kalau ada kurap yang awal boleh hilang, tak payah makan ubat kurap, tak payah guna krim yang kuat dan ada banyak kesan sampingan. Gatal kerana bersukan dan baju peluk gunakan, dan orang sakit kronik tak boleh makan, boleh bagi minyak dan dia dapat tenaga tanpa dia muntah-muntah semua. Dan yang terbaiknya juga ialah minyak kelapa boleh disapu, penyerapannya sangat baik, seakan-akan makan juga. Sekarang tak boleh makan, sikit kanser lama tak boleh menelan, kita boleh sapu dan makan. Dan akhirnya dia juga ialah mencegah jangkitan kuman, dan melalui jangkitan kuman, bakteria, virus, parasite yang sangat baik. Kalau tengok dalam internet, ada COVID, ada satu kajian kecil 30 orang saja, satu penjara di Filipina, mereka ambil banyak minyak kelapa, maka mereka kebanyakannya sembuh daripada jangkitan COVID. Dia tak serius lah. Dan banyak mana dos, mulakan sedikit, satu camca besar, 2 sekali sehari, boleh tahan, naikkan 2 kali sehari, naikkan 3 kali sehari. Paling baik ialah boleh sampai 2 camca besar 3 kali sehari. Kalau kena mula sikit-sikit, kalau tidak jadi cirit. Jadi saya cakap itu dulu, kita akan bincangkan lagi di masa depan. Saya harap maklumat yang sedikit yang saya berikan hari ini akan bermanfaat kepada semua. Terima kasih.